Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopot Channel. Panas sahabat-sahabat semua. Abah kau kini menjadi pakar fatwa dan juga pakar spin. Dan kerana itu, Brother Iswardi membalun kau-kau virus Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua, yang dilihat menjual agama, yang dilihat menunggang agama, menggunakan bangsa dan agama ya di dalam politik mereka. Inilah politik sempit, inilah politik yang terdesak sahabat-sahabat semua, sehingga sanggup melakukan apa sahaja demi apa? Untuk menang pada pilihan raya kecil di negeri Johor ini. Adakah rakyat Johor akan membenarkan virus Perikatan Nasional ini? Jawapannya ada di tangan anda, bangsa Johor, rakyat Johor. Jadi menarik untuk kita ikuti apa pencerahan daripada Brother Iswardi berkaitan dengan isu fatwa haram ini, yang mana ucapan saya kata Muhyiddin diambil luar konteks. Benarkah semua itu? Jadi mari kita lihat dan juga dengar pencerahan daripada Brother Iswardi. Tulis hashtag VPN. Saya nak hashtag VPN ni sentiasa bermain. Hashtag virus Perikatan Nasional VPN. Kalau tuan-tuan masuk dalam live geng-geng diorang ni, tolong tulis itu VPN. Floodkan dengan VPN. Kita nak VPN ni tuan-tuan terus lekat bahawa mereka itulah virus. Seperti mana titah Sultan Johor yang bakal menjadi Yang di-Pertuan Agong negara insya-Allah tahun harapan, mereka lah virus yang merosakkan. Walaupun Agong tak sebutlah, PAS kan. Tapi kita tahulah bahawa virus itu bukan Agong, Sultan Johor tak sebutlah PAS. Tapi siapakah virus yang memecah belahkan umat Islam? Tuan-tuan, pecah belah umat Islam dan orang Melayu ni bukan sebab banyak parti politik. Parti politik banyak tu biasa, keadilan dengan amanah. Banyak je orang Melayu. DAP pun ada orang Melayu. UMNO sekarang ni berbeza parti dengan kita. Tetapi kita boleh faham yang mana kita berbeza, kita boleh faham yang mana kita sama. VPN tuan-tuan. Tapi mereka ini dia gunakan fitnah. Dia gunakan hukum halal haram. Dia gunakan kafir mengkafir. Untuk apa tuan-tuan? Supaya orang Islam, orang Melayu dan orang Melayu saling membenci. Tuan-tuan, nak sokong kerana rasa PAS itu lebih baik memerintah daripada PH, kita tak ada isu. Kamu nak menyangka di Kelantan itu PAS kalau memerintah maka akan maju Kelantan, walaupun hanyalah 1.5% GDP datang dari Kelantan, pun tak ada masalah. Itu tak ada isu. Tapi kalau kamu mengundi PAS kerana kamu rasa mengundi Pakatan Harapan itu haram, bermakna kamu telah mengharamkan, mensyirikkan diri kamu kepada hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum itu adalah syirik. Kalau kamu mengundi PAS kerana yakin dia lebih baik daripada PH, itu tak ada isu. Tetapi kalau kamu mengundi PAS kerana kamu rasa itu wajib dan mengundi PH itu adalah haram, mengundi UMNO itu adalah haram, sebenarnya kamu telah meletakkan hukum syirik ke atas diri kamu sendiri. Tak percaya kata saya? Tanya ulama. Jangan percaya kata saya, tapi tanya ulama. Apakah hukum mengharamkan ke atas diri kita benda yang halal? Pergi tanya. Apakah hukum menghalalkan benda yang haram di atas diri kita dan mengharamkan benda yang halal ke atas diri kita? Apa hukum dua ni? Tuan-tuan pergi tanya. Hashtag VPN. So dia guna hujah ini. Kalau nak berhujah tuan-tuan dengan saya, sebab tu dulu saya pernah dalam TikTok naik. PAS semenyih naik. Saya naik, tak berani dia berhujah dengan saya. Sebab dia tahu, fakta dia akan ke laut. Fakta VPN ni, virus Perikatan Nasional ni akan ke laut. Fakta yang kita bawa, dia takkan boleh nak nafikan. Dia nak banding dengan apa? Negeri mana yang dibandingkan? Negeri Pakatan Harapan, dia nak bandingkan negeri PAS. Negeri mana yang dia boleh bandingkan? Kedah nak banding dengan Pulau Pinang. Kelantan nak banding dengan Selangor. Terengganu nak banding dengan Negeri Sembilan. Tuan-tuan nak bandingkan apa? Negeri mana PAS yang boleh bangga, yang PAS boleh banggakan, yang dia perintah selama puluhan tahun, yang dia boleh banggakan? Negeri mana? Saya tanya tuan-tuan. Tapi disebabkan mereka tak boleh dibandingkan, dia tak boleh bawa hujah. Dia tak boleh bawa hujah daripada konsep kita lebih baik daripada segi pemerintahan kerana ini, kerana itu, kerana ini, kerana kita bagi. Dia tak boleh bawa hujah tu. So apa dia buat? Dia fitnah. Bila kerajaan negeri Selangor bagi insurans percuma tuan-tuan, 6 juta penduduk daripada 30 hari kepada umur 60 tahun ke 80 tahun dapat insurans percuma. Dia mainkan isu apa? Breach of trust. Breach apa orang kata? PDPA, Personal Data Protection Act. Data telah di breach dan sebagainya. Dia main isu itu. Dia main isu itu sehingga rakyat takut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang Selangor,
atas 18 tahun, asal saja IC Selangor, walaupun tak tinggal di Selangor, download WavePay, WAVPAY, WavePay, download. WavePay, dekat situ register. Tuan-tuan boleh dapat insurans percuma. Setakat ini daripada 6 juta, 10 ribu, 100 ribu je download. Baru 100 ribu yang ada, yang guna data tu. Tuan-tuan, insurans percuma mana negeri bagi? Insurans tu percuma. Pun kamu tak nak. Allah. Kalau tak nak, tak apalah. Biar kami di Sarawak ni nak, tuan-tuan. Kami nak insurans tu. Kalau kamu tak nak, tak apa. Data Protection Act is, kamu guna main TikTok, main Facebook, yang punya data kamu selamat ke? Beli Shopee, data tu selamat ke? Kan? Kalau kita nak cerita lah, panjang lah kalau kita nak bahas bab tu. Tak dia nak bandingkan dengan apa? Negeri PAS, dia nak lawan siapa, tuan-tuan? Negeri mana negeri PAS yang maju? Saya nak tanya ni. Negeri PAS mana yang maju? Iran. #VPN. So, dia tak boleh nak berlawan hujah dengan kita. So, apa yang dia buat? Dia fitnah. Itu kaedah dia. Dia fitnah. Dia guna pelbagai cara. Dia guna pelbagai persepsi untuk nak burukkan kita. So, bila Zahid Hamidi dibebaskan semalam, dia kata, inilah campur tangan Perdana Menteri, dia kata. Again, dia guna fitnah ni. Campur tangan Perdana Menteri. Bagaimana Zahid boleh dibebaskan? Campur tangan Perdana Menteri. Saya kata 3 orang dah, orang atuk dah kemukakan. Muda, Syed Saddiq, Latifah Koya, Ambiga. Saya kata seorang lagi Maria Chin. Betul, tiba-tiba Maria Chin keluar. Kenyataan lepas saya habis live tu. Tuan-tuan, kalau itu campur tangan daripada Perdana Menteri, saya nak tanya, adakah pembebasan Musa Aman itu campur tangan daripada Perdana Menteri pada waktu itu? Sebab AGC, Peguam Negara yang sama pada Musa Aman, yang ada pada zaman Zahid dibebaskan. So, kalau Muhyiddin kata itu campur tangan, adakah dia bercakap melalui pengalaman dia? Musa Aman dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah pengumpulan wang haram. Bekas Perdana Menteri Musa Aman, bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman dibebaskan daripada 46 pertuduhan rasuah dan pengumpulan wang haram berkaitan konsensi balak. Dibebaskan. 46 kes. So, kalau dia kata itu campur tangan Perdana Menteri, maka adakah Muhyiddin bercakap melalui pengalaman? Adakah Muhyiddin bercakap yang dia pernah bagi arahan bebaskan Musa Aman dahulu? Kedua, kalau itu campur tangan Perdana Menteri, kenapa Perdana Menteri tak campur tangan sewaktu membebaskan dia? So, kalau orang PN bangkitkan isu pembebasan, tanya dia soalan ni. 2 soalan ini. So, maksudnya kamu setujulah Musa Aman dulu dibebaskan atas campur tangan Muhyiddin Yassin. Dan kalau campur tangan Anwar ada campur tangan, kenapa Anwar tak campur tangan supaya Muhyiddin Yassin tidak dibebaskan? Teruskan kes tersebut. Kenapa? Ni, saya semalam saya bawa live tu secara penuh, tuan-tuan. Saya bawa secara penuh, saya bawa secara daripada sudut undang-undang dia. Saya cakap lepas dan bebas, bla saya bawa, saya rumuskan. Saya bawa cerita tersebut. Saya kisahkan. Saya kabarkan. Saya bagi tahu. You know, all that saya buat. Untuk tujuan apa? Supaya tuan-tuan boleh ambil video-video tersebut, jadikan satu video. Okay? Ada orang kata, tapi dia dah prima facie tu. Nak tahu prima facie, tanya Syed Saddiq. Syed Saddiq kata, prima facie baru. Belum bersalah lagi. Syed Saddiq sendiri cakap, sebab sekarang Syed Saddiq pun prima facie. Betul lah tu. Maka pendakwa raya boleh menghentikan proceeding di peringkat mana-mana. Sama ada prosecutor stage atau defense stage. Selagi mana hukum tidak dijatuhkan. Once hukum telah dijatuhkan, yang tu tak ada kuasa dah. Yang tu prosecutor tak ada kuasa. AGC tak ada kuasa. So, baik hentikan sebelum hukum dijatuhkan. Kerana apa, Sebab dia akan mengarah kepada tidak bersalah. Kalaulah campur tangan, Peguam Negara nampak. Peguam Negara nampak. Ini kalau ikutkan tak bersalah ni. Terus je lah. Nanti tak bersalah lah. Kenapa pun? Kak, tuan-tuan. Bukti-bukti tersebut akan mengarah Zahid tidak bersalah. Kalau nampak tidak bersalah, baik teruskan. Tidak bersalah. Betul tak? Tapi kenapa dihentikan? Sebab dia kata ada bukti-bukti baru. Ada dakwaan-dakwaan baru.
representasi bahawa ada campur tangan Mahathir dalam mengugut untuk nak membubarkan UMNO itu real. Tuan-tuan, ni saya nak cerita pengundi-pengundi di Pulai, pengundi-pengundi di Simpang Jeram. Terutama orang UMNO. Ambil bahagian ni. Orang UMNO. Ni ambil bahagian ni jadikan TikTok. Saya nak bagi tahu kepada pengundi-pengundi UMNO yang menyokong UMNO, yang akan mengundi, yang tengah berfikir ni, nak undi ke tidak amanah ni, nak undi ke tidak amanah, nak undi ke tidak amanah ni. Korang ingat satu perkara je. Bersatu dan PAS telah berusaha sekian lama untuk nak menjatuhkan dan menguburkan UMNO. Kalau kamu bagi undi kepada Perikatan Nasional, kamu tak turun mengundi satu hal. Kamu turun mengundi, kamu bagi undi kepada Perikatan Nasional, sebenarnya kamu telah mengikis satu kubur untuk UMNO dikuburkan oleh Bersatu. Dan kamu telah membenarkan UMNO, parti kesayangan kamu itu, dikuburkan oleh Perikatan Nasional. Kalau itu yang kamu nak, silakan. Kalau kamu percaya, kalau kita undi PN nanti kita, Melayu akan... Kalau kamu percaya, percayalah. Kalau kamu percaya, percayalah. Tapi saya kata, bayangkan, sewaktu 2018, Zahid dipanggil, Mahathir suruh bubarkan UMNO. Kenapa? Objektif Mahathir, objektif Bersatu, sejak daripada 2016, 2015, sewaktu konflik di antara Mahathir, Muhyiddin dan juga UMNO, objektif mereka adalah untuk menggantikan UMNO. Bersatu wujud untuk menggantikan UMNO. Sebab itu, warna dia pun sama, logo pun lebih kurang. Memang objektif Bersatu untuk menggantikan UMNO dan menghapuskan UMNO. Itu objektif dia. Tapi kalau kamu nak sokong Perikatan Nasional, walaupun kamu pengundi UMNO, kamu penyokong UMNO, kamu nak sokong Perikatan Nasional, berkubur UMNO ini, ketahuilah, darah itu di tangan kamu pada PRK, Pulai dan juga Simpang Jeram ini. Syaitan ni tuan-tuan, bukan dalam bentuk jin. Syaitan ni juga dalam bentuk manusia, dan syaitan ini di Malaysia dikenali sebagai #VPN, Virus Perikatan Nasional. Sekian daripada saya. Ingat tuan-tuan, Sabtu ini keluar mengundi undi calon Pakatan Harapan di Simpang Jeram dan juga di Pulai. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Terbaik, itu dia sahabat semua, pencerahan daripada Brother Iswardi, sahabat-sahabat semua. Walaupun dikatakan haram undi calon daripada Pakatan Harapan, sahabat semua, itu hanyalah satu retorik permainan penunggangan agama daripada kumpulan-kumpulan yang terdesak, yaitu virus Perikatan Nasional. Jadi ingat, tanggungjawab anda adalah untuk menghalang virus ini terus menular kepada bangsa Johor, kepada rakyat Johor. Kita menyeru supaya undilah calon Pakatan Harapan dan tolak parti yang menunggang agama, yang memecah belah bangsa menggunakan isu agama dan juga bangsa, khususnya parti PAS dan juga Bersatu daripada Perikatan Nasional ini, sahabat-sahabat semua. Menangkan kerajaan perpaduan calon daripada Pakatan Harapan yang kini berganding bahu bersama dengan Barisan Nasional. Kita boleh nampak bagaimana Barisan Nasional bertungkus lumus untuk meyakinkan akar umbi pengundi-pengundi mereka, sahabat-sahabat semua. Jadi dengan itu, seperti mana pencerahan daripada Brother Iswardi seperti tadi, tolaklah virus Perikatan Nasional ini. Jangan lupa untuk terus kembangkan hashtag ini, hashtag virus PN, virus Perikatan Nasional, virus maki hamun, virus memecah belahkan, virus penuh fitnah, tuduhan, dan macam-macam lagi, sahabat-sahabat semua. Terbaik pencerahan daripada Brother Iswardi. Kita mengharapkan semoga calon daripada Pakatan Harapan Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani ini akan menang besar di Parlimen Pulai dan juga Simpang Jeram. Terima kasih. Sampai di sini saja, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kahangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Orang Dapat Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.